Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus solihat. Sebelum ini saya melengkapkan 3 siri penjelasan ke atas buku saya sendiri, iaitu siri video penjelasan ke atas buku 202 pelajaran tentang poligami ataupun 202 pelajaran berkenaan poligami, ya. Siri video yang kedua, penjelasan ke atas buku saya Wahai Ibu, Wahai Ayah. Siri ketiga, penjelasan ke atas buku saya Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Maka pada kesempatan ini ataupun mulai video ini, saya ingin memulakan dengan izin Allah siri video yang baru menjelaskan buku saya ini. Anda bertanya, Kapten menjawab. Soal jawab agama tentang keibubapaan dan anak-anak, tentang parenting, ya. Tentang 3 siri video tersebut, bagi yang berminat ataupun tertinggal kapal terbang, sila ke saluran YouTube saya, view channel, pergi ke playlist. Saya telah susun video-video saya mengikut subjek, mengikut bab. Sila cari 3 bab yang saya sebutkan itu, ya. Baik, sedikit latar belakang tentang buku ini. Buku ini sebenarnya merupakan himpunan soal jawab yang sebelum ini saya tulis untuk sebuah majalah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, pernah baca, iaitu majalah Papa and Mama, terbitan Karang Craft. Jadi saya menulis untuk kolom soal jawab ni mulai dari tahun 2010 hingga 2015, selama 6 tahun, ya. Alhamdulillah. Jadi buku ini saya menghimpun soal jawab tersebut menjadi satu buku, dan bezanya dalam buku ini ia merupakan edisi penuh ataupun versi penuh. Kenapa pula versi penuh? Sebab bila dapat soalan saya jawab, dan saya ni jenis panjang cerita, kemungkinan besar editor majalah akan edit supaya boleh muat dalam kolom yang telah ditetapkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ni kadang-kadang bahasa tu tajam ke, laser ke, so pasti editor majalah juga akan adjust supaya lembut dan berhikmah sedikit, ya. Dan kemudian yang ketiga, untuk majalah tu, jadi tertib soalan itu mengikut soalan yang saya terima lah. Cuma dalam buku ini saya telah susun semula mengikut topik akidah, kemudian soal jawab fiqah, dan kemudiannya soal jawab umum, ya, berkaitan dengan keibubapaan dan juga anak-anak. Juga untuk edisi buku ini, bila saya mengusahakannya untuk menghimpunlah satu buku, yang ini pada tahun 2016. Saya sebagai biasa, ilmu ini dinamik, maka saya pun mengkaji semula apa yang saya tulis, dan kadang-kadang ada tambahan-tambahan yang baru yang saya baru tahu, jadi saya masukkan semula, ya. Jadi untuk buku ini, kalau nak baca edisi percuma, dalam website saya ada hafizfirdaus.com, tetapi ia dalam kolom bulanan. Lihat kolom bulanan Pa and Ma soal jawab. Sila rujuk di situ, dan di situ disusun ikut edisi majalah lah, Januari 2010, Februari 2010. Dalam buku ini, sekali lagi, ia disusun mengikut bab. Yang pertama akidah, kemudian fiqah, dan ketiga umum, ya. Jadi nak baca online boleh, nak tengok video saja boleh, nak pesan edisi bercetak ini pun boleh. Buku ini tebalnya 400 muka surat, 412 setepatnya. Harga semenanjung Malaysia RM35, harga Sabah Sarawak RM39. Tetapi promosi khas kepada para penonton saluran YouTube saya, RM30 sahaja. RM30 sahaja. Percuma kos penghantaran pos laju, dan tidak dibezakan sama ada Semenanjung atau Sabah Sarawak. Harga sama, RM30 saja. Untuk mendapat buku ini dengan harga RM30, saya ada bagi link WhatsApp di bahagian description. Sila klik situ. Jangan pergi ke laman web penerbit. Laman web penerbit harga biasalah.
Okey, ini harga promosi daripada saya. Ada bagi link di bahagian description, link WhatsApp. Klik di situ untuk urusan memesan buku ini bagi siapa yang nak ya. Jadi saya ulangi. Kalau cari buku ini di jahabesar.com.my atau di Shopee, di Lazada akan dapat harga yang standard macam saya sebut tadi. Harga promosi dengan penghantaran pos laju yang percuma itu hanya melalui nombor WhatsApp yang saya bagi di bahagian description. Tapi kalau tak nak diskaun, nak order biasa, tak apalah, dipersilakan ya, dipersilakan. Okey, baik. Ayuh kita mulakan dengan soalan yang pertama. Kita dalam bab akidah, soalan yang pertama iaitu tentang dosa warisan. Di mana soalan berbunyi, dahulu saya dan suami bukanlah Muslim yang baik. Kini kami sudah bertaubat dan berusaha menjadi Muslim yang baik. Persoalan saya, apakah sikap kami yang lampau akan diwarisi oleh anak-anak kami? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dosa warisan ini adalah sesuatu yang dipercayai, sayang sekali ya, dipercayai oleh segelintir atau sebahagian umat Islam. Padahal ia adalah sesuatu yang merupakan akidah ataupun kepercayaan agama lain. Ya, ini dosa warisan. Dalam Islam tak ada dosa warisan. Tapi sayang sekali kerana terikut-ikut kepada akidah ataupun kepercayaan agama lain, sebahagian umat Islam ada yang turut meyakininya, turut mempercayainya. Sebab itu kita lihat kadang-kadang di kalangan umat Islam mereka begitu berat untuk ambil anak angkat. Kenapa? Sebab tak tahu sejarah mak bapak dia macam mana. Tak tahu mak bapak dia tu ni luar hubungan luar nikah ke apa ke, kami besarkan anak tengok-tengok jadi hantu lah rumah nanti. Okey, bukan hantu, maknanya nakal teruk sangat perangai ke apa ke. Ini dia percaya dosa warisan. Dia percaya mak bapak dia dulu sekian-sekian tak tahu apa sejarah apa gitu, dia tak nak ambil anak angkat. Yang ini sebagai contoh ya. Contoh lain, kadang-kadang kita lihat kanak-kanak yang dilahirkan dengan sesuatu kekurangan, sesuatu keistimewaan, OKU ke apa ke, ada saja di kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam, ni adalah tu mak bapak dia ada buat apa-apa salah sebelum ni. Tengok anak je dia buat padah. Ini satu kepercayaan yang salah. Kerana dalam Islam, seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa ataupun kesalahan ibu bapanya, mahupun sesiapa yang lain. Ayuh kita rujuk. Dalilnya ada beberapa dalam Quran. Dalilnya pertama sekali surah Al-An'am, surah nombor 6, ayat nombor 164, di mana Allah Subhanahu taala berfirman di pertengahan ayat, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah memikul oleh orang yang dapat memikul bebanan, yakni dosa orang lain. Kita ni boleh memikul, tetapi kita memikul dosa kesalahan kita sahaja, dan kita tidak akan memikul dosa kesalahan orang lain ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan ayat ini berulang beberapa kali dalam Al-Quran. Okey, yang ini tadi saya baca surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 164 yang saya kemukakan dalam buku juga ya. Berulang lagi, Allah ulangi dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat nombor 15. Surah Fatir, surah ke-35 ayat nombor 18. Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat nombor 7. Dan surah An-Najmi, surah yang ke-53 ayat 38. Allah ulang-ulang. Kenapa ulang-ulang? Penting. Kenapa penting? Sebab di kalangan umat Islam, Allah tahu akan ada yang memiliki keyakinan yang boleh dipikul dosa ataupun kesalahan daripada orang lain ya. Baik. Tentang memikul ni bukan sekadar tak boleh pikul. Kalau ada orang nak passing, nak kirim, nak minta share dosa pun tak boleh juga. Apa dalil? Mari kita rujuk. Mari kita rujuk surah Fatir tadi ya, surah yang ke-35 ayat nombor 18. Di mana Allah SWT berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, sama macam tadi. Kemudian Allah sambung, wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana za qurba. Dan jika sekalipun diseru, dipanggil oleh orang yang berat, yakni orang yang banyak dosanya, berat, kepada orang lain untuk
tumpang pikul, tungkang angkat, tumpang ambil dosanya tu la yuhmal minhu syai'a, tidak akan diambil, tidak akan dipikul daripadanya dosa itu walaupun sedikit jua, walau kana za qurba, meskipun orang itu kerabatnya yang terdekat. Okey, surah Fatir 35 ayat nombor 18. Jadi katakanlah seseorang itu, katakanlah saya dosa banyak, katakanlah anak 10 orang, setiap seorang saya passing dosa 10% lah. So, tadi 100%. Sekarang dah clear. I'm all clear. You all pun tak adalah teruk sangat. 10% kan? Tak boleh. Okey? Jadi, dosa ni dia tak akan transfer dan kita pun tak boleh nak mentransferkannya. Tak boleh nak memindahkannya. Dia tidak akan pindah secara tersendiri dan ia juga tidak boleh dipindahkan meskipun terhadap kaum kerabat yang dekat. Okey, satu perkara yang hendaklah kita ketahui dan yakini. Jadi kalaulah seandainya ada sesiapa yang ada keyakinan ini, hendaklah ia delete, lepas tu masuk recycle bin, delete juga. Okey, sebab itu bukan daripada ajaran Islam, itu bukan daripada akidah Islam, tetapi daripada akidah agama lain. Sebab tu perkara ini Allah ulang-ulang beberapa kali di dalam Al-Quran. Baik, sedikit penjelasan lanjut. Ada dosa yang kita boleh ambil daripada orang lain apabila kita sendiri yang mengajar kesalahan kepada orang lain. Dalam sebuah hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Sesiapa yang menghidupkan dalam Islam satu sunnah yang baik, lalu perkara itu diamalkan, maka dia mendapat pahala, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi pahala orang yang mengamalkan itu. Kemudian Nabi sabda lagi, sesiapa yang man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, sesiapa yang memulakan ataupun menghidupkan dalam Islam sunnah yang buruk, lalu ia diamalkan, maka dia mendapat dosa dan dosa orang-orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi dosa orang itu walaupun sedikit jua. Apa maksud hadis ini? Okey, katakanlah seorang ayah, dia mengajar anaknya solat. Okey, sebagai contoh, bukanlah ayah. Okey, to be fair, okey, ibu dan bapa sama-sama bekerja keras mengajar anaknya untuk solat. Dan ini adalah sesuatu yang memang disyariatkan oleh Islam. Okey, dan memang dianjurkan, maka ia adalah satu yang sunnatan hasanah. Okey, sebab perkataan man sanna dalam kamus bahasa Arab sekarang ini, ia bermaksud memulakan, siapa yang pioneer, yang memulakan. Tapi bahasa Arab klasik zaman Rasulullah SAW dulu, ia juga bermaksud menghidupkan sesuatu yang telah sedia ada. Jadi solat ini memang sedia ada dalam syariat Islam, lalu dia menghidupkan budaya solat itu kepada anak-anaknya, mengajar anak-anaknya. Maka selagi mana anaknya itu melaksanakan solat, ibu bapa mendapat pahala dan anak itu juga mendapat pahalanya kerana dia melaksanakan solat. Tetapi jika ibu bapa menghidupkan sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, sebab apa yang dilarang semuanya sayyi'ah, semuanya buruk, tetapi dia menghidupkannya. Sebagai contoh, ibu bapa ni menghidupkan amalan bid'ah dalam keluarganya, dan keluarganya, anak-anak itu mengamalkan bid'ah tersebut, maka ibu bapa itu mendapat dosa, dan dosa anak-anak yang mengamalkannya, sebab dia yang menghidupkan sunnah sayyi'ah tersebut, dia yang mengajarkan, dia yang membiasakan mereka dengan sunnah sayyi'ah tersebut. Okey, maka dia mendapat dosa, anak itu pun mendapat dosa kerana tetap mengamalkan sunnah sayyi'ah itu. Jadi di sini ada pengecualiannya. Okey, bila individu tersebut dia yang bertanggungjawab untuk memulakan sesuatu yang dilarang oleh syariat, sesuatu yang sunnatan sayyi'ah, yang buruk. Semua yang dilarang oleh syariat ianya buruk, tetapi dia menghidupkannya dan dia menjadikan satu kebiasaan keluarganya, maka dia mendapat dosa daripada perkara itu. Maka para ibu bapa hendaklah jadikanlah hadis ini sebagai motivasi, sebagai pemangkin untuk anda. Pastikan anda ajar kepada anak-anak apa yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun ia berbeza dengan kebiasaan masyarakat. Jangan pula anda mengajar
ataupun membiasakan kepada anak-anak anda sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Antara yang dilarang ialah bid'ah, meskipun masyarakat semua mengamalkannya. Perkara ini, yang ini tambahan, tak ada dalam buku ni, tapi ada dalam buku saya, Daripada Suami kepada Suami, 200 ayat Quran dan hadis yang perlu diketahui. Antaranya saya ceritalah, suami ini juga sebagai ayah kan, pastikan, sebab suami adalah pemimpin keluarga, pastikan dalam perkara ini. Jangan pula terbalik dapat dosa free saja. Dalam perkara ini memang kita akan menanggung dosa tu, sebab berdasarkan hadis itu, kita yang memulakan, kita yang menghidupkan satu sunnah yang sayyi'ah. Berdasarkan ayat-ayat Quran ini juga, kita tahu betapa salahnya pandangan yang berkata bila sudah berkahwin, dosa isteri semua ditanggung oleh suami. Bila dah ada anak-anak, selagi anak-anak belum akil balik, semua tak kisah, semua dosa anak pun ditanggung oleh si ayahnya. Padahal seseorang yang boleh menanggung tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi seandainya isteri yang buat dosa, dia yang dosa. Suami akan berdosa kalau tidak menegur. Dia salahnya kerana tidak menegur atau tidak menasihati. Kalau dia sudah tegur, dia sudah nasihat, tetapi isteri tetap tak mahu dengar, atau isteri buat benda tu senyap-senyap bila suami tidak hadir sama, maka isterilah yang mendapat dosa. Okey, dia tak ada passing. Sebagai contoh, isteri yang tidak mahu menutup aurat misalnya. Suami telah memberi nasihat, suami telah memberi teguran, dia tetap tidak mahu, maka isteri itu tetap berdosa kerana tidak mahu menutup aurat. Suami tidak lagi berdosa sebab dia telah pun memberi nasihat. Kes kedua, isteri tidak mahu pakai tudung, tidak mahu menutup aurat dengan cara yang betul, suami pun tak nak tegur, biar saja. Suami mendapat dosa, bukan mendapat dosa isteri, tapi mendapat dosa kerana tidak menegur, kerana tidak menjalankan peranannya sebagai ketua keluarga. Okey, bezakan di situ ya. Okey. Jadi bukanlah semuanya ditanggung oleh suami ataupun ayah. Baik, sehingga sini saja dulu. InsyaAllah kita sambung lagi dalam soalan-soalan yang akan datang ya, dalam soalan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sebelum saya terlupa ya, tentang dosa yang orang yang buat kemudian dia pun dapat dosa tu yang saya cerita tadi, rujuk tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ke-15 daripada surah Al-Isra. Okey? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.